Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Miss Firzana dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 4 iaitu saya Ahmad Hadi Hakim bin Raziluddin dan Ainur Nadirah binti Alias. Jadi kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu bahaskan objektif dan matlamat kajian saintifik dalam sains sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Ainur Nadirah binti Alias akan memulakan dengan pengenalan kajian saintifik. Seperti mana yang kita tahu, dalam bidang sains sosial terdapat kajian saintifik yang menjelaskan fenomena sosial iaitu disiplin sosial. Disiplin sosial ini sangat luas dan tidak terhad kepada satu disiplin sahaja. Antaranya disiplin yang kita tahu iaitu antropologi, ekonomi, linguistik, sosiologi dan sebagainya. Apa itu kajian? Kajian ini dilakukan secara terancang, sistematik dan mempunyai tafsiran terhadap data. Apabila kita melihat ataupun melakukan kajian kita mestilah membuat kertas kerja dan menganalisis data. Kita akan menyatakan permasalahan, kemudian membuat faktor-faktor, membuat hipotesis dan membuat penyelesaian. Ini akan menjadikan kajian yang dilakukan teratur, sistematik dan menjadi fakta yang sebenar. Black and Champion seperti dinyatakan dalam Suresh Murugan, Social Work Research and Statistics menyatakan bahawa penyelidikan saintifik adalah untuk mendapatkan maklumat melalui pemerhatian empirikal, iaitu melalui kajian bukan teori sahaja yang boleh digunakan untuk pembangunan sistematik yang berkaitan secara logik. Maksudnya adalah kajian saintifik bukan dilakukan secara suka-suka dan sewenangnya, tetapi mestilah berpandukan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan maksud empirikal adalah sebarang teori atau sesebuah pemikiran mestilah ada disertai dengan bukti. Bagaimana mendapat bukti? Melalui penyelidikan. Kita teruskan dengan apa itu kajian saintifik dalam sains sosial. Kajian saintifik merupakan satu kajian tentang fenomena atau peristiwa yang berlaku kepada manusia, termasuklah perlakuan, sosial, adat dan budaya. Ia mengkaji tentang alam manusia dan persekitaran manusia yang kompleks, yakni kerana selalu perbuatan manusia sentiasa berubah dan lebih sukar untuk difahami daripada fenomena fizikal. Bagi pendapat tokoh pula, menurut Emory, kajian saintifik adalah sebarang siasatan yang dirancang dan direka untuk memberi maklumat supaya dapat menyelesaikan suatu masalah. Manakala menurut Kalinger, kajian saintifik adalah sistematik, terkawal, empirikal dan penyiasatan yang kritikal antara hipotesis dan fenomena alam. Menurut C.A. Moser pula, kajian saintifik adalah penyiasatan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru tentang sosial fenomena dan masalah. Baiklah, saya akan sambung. Menurut P.V. Young, penyelidikan sosial ialah satu usaha saintifik menggunakan kaedah logik untuk tujuan menemui fakta baharu dan lama dan menganalisis urutan mereka, saling berhubung dan hukum alam, natural laws yang mentadbir mereka. Dalam hal ini, penyelidikan mampu untuk memperoleh ilmu baharu dan fakta baharu yang sesuai dengan zaman. Contohnya, pada fakta pada tahun 1990-an mungkin tidak relevan lagi digunakan pada tahun 2021. Jadi, dengan adanya kajian baharu dapat memberikan fakta yang lebih tepat dan sesuai dengan masanya. Walaupun begitu, kajian-kajian yang dilakukan pada masa lalu boleh menjadi panduan kepada penyelidik masa kini. Untuk penerangan yang lebih lanjut tentang natural law, iaitu sesuatu kebiasaan bagi manusia berdasarkan prinsip dan kebenaran, boleh digunakan atau pakai dalam semua tempat, tidak boleh diubah-ubah sepanjang zaman supaya dapat menjamin keharmonian dalam kehidupan manusia. Objektif pula, yang pertama ialah penggunaan kaedah saintifik dapat memberikan pemahaman yang lebih kukuh tentang bagaimana suatu fenomena atau masalah sosial itu berlaku. Contohnya dalam sesebuah masyarakat tu, apabila terjadi pergaduhan antara kaum, kita akan mengkajinya sebab apa pergaduhan itu berlaku. Daripada kajian itu kita akan dapat mengetahui
punca pergaduhan itu berlaku sama ada daripada pergaduhan mulut ataupun tidak puas hati antara satu sama lain. Jadi dengan kajian ini kita dapat tahu dengan lebih terperinci punca-punca masalah sosial yang berlaku dalam sesuatu kehidupan masyarakat itu. Dan daripada kajian itu kita dapat ambil iktibar supaya kejadian pergaduhan ini tidak akan berulang pada masa akan datang. Okey, objektif yang seterusnya yang kedua ialah mengenal pasti masalah yang wujud dalam masyarakat sosial dan berkaji menyenaraikan masalah yang dihadapi oleh penyelidik secara objektif. Okey, contohnya kat sini, apabila pengkaji sudah dapat memahami keadaan yang berlaku dari pelbagai sudut, barulah pengkaji dapat mengenal pasti cara atau langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kaedah yang sistematik ini penting untuk memastikan pengkaji sains sosial dapat menyelesaikan masalah tanpa sebarang kesan negatif. Objektif kajian saintifik nombor 3. Untuk memudahkan pemahaman tentang tingkah laku manusia melalui penyelidikan, kita dapat mengetahui tentang tingkah laku atau perilaku manusia. Contohnya, soalan-soalan yang dikemukakan dalam ujian psikometrik dapat mentafsir perangai atau sikap seseorang individu. Dengan cara itu, kita dapat menjadikan salah satu sumber untuk menyelesaikan masalah dalam kajian. Nombor 4, untuk mengenal pasti fungsi perhubungan yang wujud dalam sosial fenomena. Perhubungan antara manusia dan masalah atau peristiwa yang berlaku. Dengan melalui penyelidikan dan kajian juga, sesuatu masalah pasti berkait dengan manusia itu sendiri dan fenomena atau peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka. Contohnya, masalah tanah runtuh di kawasan tertentu adalah disebabkan penebangan hutan dan pembinaan di kawasan bukit yang menghakis tanah. Jadi, dengan mengetahui sikap manusia sebegitu dalam penyelidikan, kita boleh mengelakkan kejadian itu berlaku dengan mencipta penyelesaian, iaitu dengan tidak mendirikan bangunan di lereng bukit atau menanam rumput di lereng bukit. Untuk matlamat kajian saintifik dan bidang sains sosial, yang pertama ialah penemuan fakta dan tafsirannya. Melalui ini, kita dapat membuat fakta yang akan digunakan untuk masa hadapan, iaitu penemuan kajian yang dilakukan hari ini sangat penting untuk dijadikan rujukan dan panduan kepada pengkaji yang akan datang. Okey, contohnya, apabila pengkaji mengkaji pasal pengangguran, okey, dari situ kita dapat tahu pengangguran ini disebabkan tidak ada peluang pekerjaan dan mungkin mengalami masalah hutang. Jadi, fakta ini dapat digunakan dan jadikan panduan untuk masa akan datang. Untuk matlamat yang kedua pula, iaitu pengetahuan yang sistematik. Okey, apabila pengetahuan yang sistematik ini, kita akan dapat prosedur untuk melakukan sesuatu kajian itu. Contohnya macam apabila kita nak memulihkan seseorang penagih dadah, ada cara-caranya supaya pemulihan itu berjaya. Kalau tidak ikut cara, barangkali pemulihan itu tidak akan berjaya dan akan merosakkan mental si penagih dadah. Baiklah, saya akan sambung matlamat kajian saintifik nombor 3 pula, iaitu jangkaan awal. Penyelidikan sosial bertujuan mencari perhubungan antara hubungan kasual, iaitu sebab dan akibat, dan fakta sosial. Ini memberikan asas yang kukuh untuk membuat jangkaan sesuatu yang akan berlaku dalam sesuatu kes. Kebiasaannya, dalam sesuatu kajian, kita boleh membuat jangkaan terhadap sesuatu pada masa yang akan datang. Dengan cara ini, kita dapat mengatasi masalah itu daripada berlaku dengan lebih awal. Contohnya, pengurangan populasi rakyat di sesebuah negara daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) mendedahkan bahawa Malaysia mungkin menjadi negara menua menjelang 2030 dengan warga emas berusia 60 tahun dan ke atas, iaitu melepasi paras 15% daripada jumlah penduduk. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Iaitu melalui penyelidikan.
dengan sokongan dan intensif kerajaan untuk mengurangkan kos penjagaan anak seperti memberi subsidi kepada pusat penjagaan kanak-kanak dan tadika penting bagi mengurangkan kos sara hidup bagi mereka yang ingin memiliki lebih ramai anak. Nombor 4, kebajikan sosial iaitu social welfare. Penyelidikan sosial boleh mengenal pasti punca keburukan dan masalah sosial. Ia juga boleh membantu dalam mengambil tindakan pemulihan yang berkesan. Di samping garis panduan untuk sosial kebajikan. Dengan adanya penyelidikan, kehidupan manusia akan lebih selamat, sejahtera dan harmoni. Kesihatan mereka juga dapat terjamin dengan adanya panduan daripada penyelidikan. Contohnya, dalam kes penagih dadah, kajian tersebut dapat menjadi kerangka untuk mengatasi kejadian yang berlaku dengan intensif yang tertentu. Seorang penyelidik akan berjumpa dengan penagih dadah dan bertanya tentang bagaimana boleh terjebak dan mendapat bekalan dadah. Jadi, dengan mengetahui punca sedemikian, kita dapat menghalang orang lain daripada terjebak dengan dadah. Sekian, terima kasih.